Saudara, mesin pemproses sisa makanan berteknologi tinggi dilancarkan perinciannya. Kita bersama Jovinia Jimlajim di Kota Kinabalu. Jovia. Ya, Ifa, Sabah lancar mesin pemproses sisa makanan berteknologi tinggi BioGreen. Mesin pemproses sisa makanan secara mampan itu dibangunkan dengan kerjasama Redwin Sdn Bhd dan rakan kongsi dari Korea Selatan. Mesin ini direka untuk memproses sisa makanan yang berlebihan menjadi produk berguna, selamat dan mesra alam sekaligus mengurangkan pembaziran makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata, mesin ini membolehkan sisa makanan diproses untuk menghasilkan cecair yang boleh dijual dan digunakan sebagai baja dan bahan pembersih yang berfungsi sebagai pembasmi kuman. They are going to assemble the machine here in Sabah itself. And with that alone, it's already a business for Sabahan because all the workers are local Sabahan and they're also getting all the transport technology semua di Sabah. So yes, today actually is a very auspicious day for us. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata demikian selepas melancarkan mesin BioGreen di Penampang. Beliau mencadangkan pihak industri tempatan mempertimbang penggunaan mesin ini dalam operasi mereka memandangkan manfaat teknologi itu dalam mempromosi kelestarian alam sekitar. Sabah juga melancarkan Borneo Nature Travel Guide iaitu panduan perjalanan pelancongan alam semula jadi Borneo. Panduan setebal 729 muka surat itu dilancarkan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu di World Travel Market 2024 di London, United Kingdom. Dalam ucapannya, Datuk Christina memuji usaha One Stop Borneo Wildlife atas inisiatif menghasilkan panduan pelancongan digital pertama mengenai alam semula jadi Borneo dengan penekanan pada perhutanan semula, hidupan liar, pelancongan dan petua perjalanan berguna. Memandangkan panduan perjalanan ini bersifat digital, kandungannya boleh dikemas kini dari semasa ke semasa. Sementara itu, pengasas One Stop Borneo Chavez Chima yang berpangkalan di Tawau berkata, beliau dan pasukannya menghabiskan hampir 10 tahun menjalankan penyelidikan, mengambil gambar, menulis artikel, menyunting, mereka bentuk dalam penyusunan panduan perjalanan tersebut. Ia melibatkan lebih 180 destinasi meliputi Sabah, Sarawak, Kalimantan, Labuan dan Brunei Darussalam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat menghadiri Majlis Jamuan Makan Malam sempena Persidangan Agung Tahunan Gagasan Rakyat. Majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC itu turut disertai 3,500 perwakilan dan pemerhati dari seluruh negeri. Majlis diadakan sebagai tanda penghargaan kepada semua perwakilan termasuk pergerakan wanita, pemuda dan beliawanis yang berjaya melaksanakan persidangan masing-masing. Turut hadir Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga Timbalan Presiden Gagasan Rakyat. Majlis ini juga memperlihat komitmen dan iltizam ahli gagasan rakyat dalam menyemarakan obor perjuangan di kesemua 74 bahagian gagasan rakyat termasuk Labuan. Hampir 7 bilion ringgit hasil negeri berjaya diperoleh Sabah setakat Disember lepas. Rekod tertinggi bagi sejarah negeri itu bukti pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2021 hingga 2025 berada pada landasan tepat. Tidak hanya selesa dengan pencapaian itu, pentadbiran negeri terus komited untuk melakar banyak lagi kejayaan buat kesejahteraan Sabah. Wartawan Iswadiman Syamsuddin ada laporannya. SMJ diperkenal Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada Mac 2021, kurang setahun selepas mengambil alih pentadbiran negeri. 3 elemen utama jadi teras, iaitu pertanian, perindustrian, pelancongan. Turut diberi perhatian pembangunan modal insan, kesejahteraan rakyat serta jaringan infrastruktur selain kelestarian hijau. Menerusi agenda itu, pembangunan negeri dan sistem penyampaian perkhidmatan mantap dapat dilaksanakan.
kerajaan negeri telah menggubal Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Hala 7 SMJ merupakan kerangka pelan pembangunan utama negeri yang memayungi pelbagai blueprint pembangunan sektoral. Hala 7 ini akan bergerak seiring dengan agenda pembangunan nasional di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030. Kejayaan SMJ dapat dilihat menerusi kutipan hasil tinggi. Turut catat peningkatan. Pelaburan kumulatif lebih 33 bilion ringgit selain rekod dagangan berjumlah 118.1 bilion ringgit pada 2022. Justru, tindakan sesetengah pihak yang mempersoal pengenalan pelan pembangunan itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Sabah Maju Jaya yang merupakan slogan jata negeri sekian lama telah dipilih sebagai nama pelan pembangunan ini. Sudah tiba masanya slogan ini diberikan nilai dan makna yang lebih besar dalam membina masa depan negeri Sabah. Berpandu Hala 7 Sabah Maju Jaya, kerajaan negeri komited menyongsong perjuangan membawa negeri bergerak maju ke hadapan seiring pembangunan negara. Lebih banyak agenda bakal dilaksana menerusi fasa berikutnya. Gigih dan terus berusaha itu komitmen tanpa titik noktanya yang ditonjolkan oleh kepimpinan negeri Sabah dalam merealisasikan kejayaan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Umpama yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Bakat generasi belia sepanggar khusus dalam e-sukan terus diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud berkata pihaknya mahu membuka lebih banyak ruang bagi platform e-sukan agar belia mempunyai peluang menyerlahkan bakat masing-masing. Parlimen Sepanggar melalui Angkatan Muda Keadilan cabang Sepanggar ini telah mengadakan pertandingan Mobile Legend untuk kita menghimpun semua peminat-peminat pemain-pemain Mobile Legend ini. Datuk Mustafa yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi menyatakan demikian selepas menyempurnakan e-sukan kejohanan Mobile Legend Bang Bang Sepanggar Siri 1 di Kota Kinabalu. Melihat kecenderungan dalam e-sukan, beliau optimis Parlimen Sepanggar mampu melahirkan belia cemerlang dalam sukan ini sekaligus mewakili negara ke peringkat lebih tinggi. Sementara itu, pengurusi penganjur e-sukan tersebut, Rafi'i Jafri memberitahu program ini antara lain mencipta peluang membina semangat kesukanan, menggalakkan nilai kerjasama dan disiplin dalam kalangan belia. Tujuan kami ni sebagai Angkatan Muda Keadilan Sepanggar lah kan. So kami anjurkan Mobile Legend ni disebabkan untuk tarik minat belia-belia. Sebab kita tahu belia-belia sekarang ni, terutamanya Gen Z lah, memang main Mobile Legend ni setiap hari. 196 peserta membabitkan 32 pasukan menyertai kejohanan ini. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama IFA. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovinia.